Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Jadi kita sambung kelas PDPR kita pada minggu ini. Okey. Minggu lepas kita sudah belajar berkenaan dengan syarat sah solat Jumaat dan juga syarat wajib solat Jumaat. Jadi pada minggu ini, pada muka surat 50, kita akan sambung berkenaan dengan tajuk terakhir, iaitu pelajaran 4, khutbah Jumaat. Okey. Khutbah Jumaat ni, kalau kita tengok muka surat 50 ni, dia ada tajuk kecilnya cuma ada 2 saja, iaitu rukun khutbah Jumaat dan syarat-syarat sah khutbah Jumaat. Okey, jadi sama-sama kita akan imbas kedua-dua muka surat ini. Okey, mari kita tengok dulu. Baik, setelah kita lihat, maka kita mula dengan muka surat 50, khutbah Jumaat. Okey, solat Jumaat mempunyai rukun sama seperti solat fardu yang lain. Maksudnya, solat Jumaat ni dia sama macam solat yang lain. Rukun dia ada 13 rukun. Okey. Jadi bilangan rakaat adalah 2 dan dilakukan selepas khutbah. Maksudnya kita kena dengar dulu khutbah, kemudian baru kita akan sama-sama menunaikan solat Jumaat. Okey. Rukun khutbah Jumaat. Tengok dalam khutbah, teks bacaan khutbah yang akan dibaca oleh khatib, iaitu yang baca khutbah tu. Okey, dia mesti ada kesemua rukun ni, barulah sah dia punya khutbah tersebut. Okay, jadi tengok rukun khutbah. Okey. Khutbah Jumaat ialah salah satu daripada syarat sah solat Jumaat. Khutbah Jumaat ada 5 rukun. Jadi ada 5 rukun. Yang pertama, membaca alhamdulillah. Mesti baca alhamdulillah lah. Biasa khatib akan mulakan alhamdulillah. Na'buduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu. Dia biasanya mesti dia mulakan dia punya kalam tu dengan alhamdulillah. Okey. Nombor 2, berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam teks khutbah tu mesti sebut selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menyebut ittaqullah untuk mengajak sidang Jumaat supaya bertakwa. Mesti ada perkataan ittaqullah. Usikum. Contohnya macam itulah. Yang biasa pergi sembahyang Jumaat dia tahu benda ni. Okey. Nombor 4, membaca sepotong ayat Al-Quran yang lengkap. Mesti ada ayat Al-Quran dalam teks khutbah tu. Dan yang kelima, meminta keampunan daripada Allah dan mendoakan setiap Muslim. Pada khutbah yang kedua, sekurang-kurangnya menyebut rahimakumullah. Maksudnya kita yang baca khutbah satu hari nanti, mungkin ada salah seorang kita yang akan jadi khatib, mana tahu kan. Maka dia kena tahulah rukun-rukun ni. Okey. Tengok 3 rukun yang pertama wajib dibaca di dalam kedua-dua khutbah. Rukun yang keempat boleh dilakukan di dalam salah satu khutbah, manakala rukun yang terakhir dilakukan dalam khutbah kedua. Okey. Dalam khutbah ni dia ada 2 khutbah. Maksud 2 khutbah tu, bila khatib baca khutbah sampailah khatib tu duduk. Maka bila khatib tu dah duduk, kita akan sama-sama angkat tangan, mohon doa lah, mohon keampunan. Kemudian bila khatib tu bangun, maksudnya telah bermulanya khutbah yang kedua. Jadi itu maksud 2 khutbah. Syarat dia tunggu dulu tengok khatib dah duduk, maksudnya khutbah pertama dah habis. Bila khatib tu bangun, dia sambung khutbah dia, maksud dia itu ialah khutbah yang kedua. Jadi itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan rukun khutbah Jumaat. Baik, ini merupakan tajuk terakhir pada muka surat 51, iaitu syarat-syarat sah khutbah Jumaat. Okey. Kita tengok sama-sama muka surat 51. Okey. Yang pertama, khutbah setelah waktu zuhur. Maksudnya, mestilah azan zuhur berkumandang dulu.
dan kemudian barulah bermulanya khutbah. Syarat dia maksudnya masuk waktu zuhur dulu, barulah boleh berkhutbah. Nombor 2, rukun khutbah dibaca dalam bahasa Arab. Tak boleh bahasa Melayu. Okey. Bagi contoh, membaca Alhamdulillah yang tadi kan. Okey. Maksudnya dalam bahasa Melayu, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Tak boleh baca dalam bahasa Melayu. Kena cakap dalam bahasa Arab. Alhamdulillah. Okey. Nombor 3, kedua-dua khutbah itu dibaca berturut-turut. Mestilah yang khatib tu, lepas dia duduk, dia bangun, dia terus sambung. Barulah sah dia punya khutbah tu. Itu maksudnya berturut-turut. Nombor 4, khutbah mestilah seorang, yang bacanya mestilah seorang lelaki. Nombor 4 ni maksudnya khatib tu mestilah seorang lelaki. Tak boleh orang perempuan membaca khutbah. Okey. Nombor 5, khatib hendaklah berdiri ketika membaca khutbah dan duduk sekejap di antara dua khutbah. Tujuan yang duduk tu untuk membezakan antara dua khutbah. Okey. Nombor 6, khatib hendaklah menutup aurat. Ni wajib lah. Setiap ibadah yang kita lakukan mestilah menutup aurat. Penting aurat ni. Okey, aurat lelaki daripada pusat hingga lutut. Kena tutup habis. Okey, sebab itulah lebih afdolnya tambah kita nak menghadap Allah ni berpakaianlah cantik-cantik. Nombor 7, khutbah disampaikan dengan suara yang jelas. Maksudnya mesti suara yang kuat, jelas, bukan yang menjerit. Okey. Maksudnya pastikan suara yang khatib tu jelas dan kita yang duduk yang dengar ni khutbah ni faham isi-isi khutbah itu. Maka barulah sah khutbah itu. Okey, info yang bawah tu, khatib disunatkan memegang tongkat. Maksudnya orang yang baca khutbah tu sunat dia pegang tongkat. Nak menunjukkan dia sedang memberi satu benda yang penting kepada para jemaah. Okey. Baik, maka telah berakhirlah silibus darjah 4 untuk tahun ini. Okey. Kita masih lagi akan mengulang kaji daripada tajuk darjah 3, darjah yang kita telah belajar. Bermula darjah 3, darjah 4 lah. InsyaAllah Ustaz akan buat video lagi untuk mengulang kaji. Okey, andai kata kita bertemu di sekolah lepas cuti bulan 6 ni, cuti 2 minggu ni, insyaAllah kita akan buat ulang kaji. Andai kata kalau masih lagi PDPR, maka Ustaz, insyaAllah Ustaz akan buat video lah sebagai ulang kaji untuk kamu semua. Baik. Jadi Ustaz akan tinggalkan beberapa latihan untuk kamu dan tolong buat dan tolong hantar. Okey, sebab yang minggu lepas kalau ikutkan rekod cuma ada lebih kurang 50 orang daripada tahun 4 yang menghantar kerja. Daripada 130 lebih kurang 130 orang, 50 saja. Selebihnya wallahu alam. Jadi tolong bagi kerjasama. Okey, andai kata kita nak berjaya, tolonglah. Sebab apa yang guru sampaikan, apa yang guru suruh buat, maksudnya penting untuk kamu, insya-Allah. Okey. Jadi sedikit nasihat daripada Ustaz, maka banyakkanlah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga kita semua mendapat kesihatan yang baik. Itu yang pertama, dijauhi daripada wabak penyakit COVID-19, dan insya-Allah supaya kita semua diampunkan dosa kita. Okey, doakan juga untuk ibu bapa kamu, doakanlah untuk guru-guru kamu, dan doalah untuk seluruh umat Islam, dan kita doakan juga untuk kemenangan kepada Palestin, supaya kemenangan tu milik orang Islam, insya-Allah. Jadi sampai di sini dulu PDPR kita untuk minggu ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.